Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tarbiyah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video pada kali ini Cikgu nak sentuh berkaitan dengan standard pembelajaran yang kedua. Okey, di bawah bab yang ke-10, Matematik Pengguna Pengurusan Kewangan. Okey, di bawah silibus Matematik tingkatan 4 KSSM. Okey, para pelajar boleh rujuk buku teks Matematik tingkatan 4 KSSM muka surat 282 sehingga muka surat 291. Okey, baik. Kita terus pergi kepada standard pembelajaran pada video kali ini. Baik. Okey, ini adalah sambungan kepada standard pembelajaran yang pertama. Okey, standard pembelajaran yang pertama kita imbas kembali di mana kita dah sentuh berkaitan menghuraikan proses pengurusan kewangan yang berkesan. Di mana kita dah sentuh ada 5 proses pengurusan kewangan. Okey, kita dah sentuh berkaitan dengan kata konsep SMART. Okey, baik. Dan juga kita dah sentuh berkaitan dengan aliran tunai, iaitu jumlah pendapatan tolak dengan jumlah perbelanjaan. Okey, dan kita dah sentuh sedikitlah contoh berkaitan dengan pelan kewangan. Okey, pada video pada kali ini kita akan sentuh lebih mendalam lagi berkaitan dengan pelan kewangan ini. Okey, baik. Untuk standard pembelajaran yang kedua ni, dia punya kata kita nak belajar lebih mendalam berkaitan dengan membina dan membentang pelan kewangan peribadi untuk mencapai matlamat kewangan jangka pendek dan jangka panjang dan seterusnya menilai kebolehkelaksanaan pelan kewangan tersebut. Maksudnya lebih detail lagi lah kita akan masuk untuk standard pembelajaran yang kedua ni. Okey, baik. Bagaimanakah anda menilai kebolehkelaksanaan pelan kewangan jangka pendek dan jangka panjang? Pelan kewangan yang dibina oleh seseorang individu bertujuan untuk mencapai matlamat kewangan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk membina pelan kewangan, seseorang individu harus mengenal pasti sumber-sumber pendapatan yang diperoleh dan perbelanjaannya. Pelan kewangan yang cekap seharusnya mendahulukan simpanan sebanyak 10% daripada jumlah pendapatan sebelum melibatkan perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap. Di samping itu, pelan kewangan yang dibina harus mengutamakan pembayaran perbelanjaan tetap seperti ansuran bulanan kereta, rumah dan baki kad kredit. Jika wujud aliran tunai negatif, seseorang harus membetulkan pelan kewangan dengan mengurangkan perbelanjaan tidak tetap. Pada masa yang sama, seseorang boleh menambah sumber pendapatan mengikut kemahiran setiap individu agar perbelanjaan tetap tidak terjejas. Okey, baik. Sebagai contoh dekat bawah ni, maklumat di bawah berkaitan dengan aras pendapatan dan perbelanjaan Encik Yusof untuk bulan Disember 2019. Encik Yusof bekerja sebagai ejen insurans manakala isterinya seorang suri rumah. Mereka mempunyai 3 orang anak yang masih belajar. Baik. Pelan kewangan Encik Yusof. Okey, baik. Gaji Encik Yusof. Okey, gaji ni kita kira gaji bersih. Okey, setelah ditolak dengan potongan wajib. Okey. RM5,000. Pendapatan pasif kosong, maksudnya tiada pendapatan sampingan lah. Okey. Encik Yusof tidak kata tiada pendapatan sampingan bisnes ke tak ada. Okey, jadi jumlah pendapatan bulanan dia tu RM5,000. Tolak simpanan tetap bulanan. Okey, kat sini ditunjuk kosong. Sepatutnya 10% daripada pendapatan tu perlu disimpan. Tapi dekat sini kosong. Maksudnya Encik Yusof tidak menyimpan untuk setiap bulan. Okey.
Tolak simpanan untuk dana kecemasan. Jadi dia simpan untuk dana kecemasan RM200. Jadi baki pendapatan, gaji jumlah pendapatan tolak dengan yang dana kecemasan ni, baki pendapatan dia RM4,800. Okey. Pertama, tolak perbelanjaan tetap bulanan dekat sini. Okey, baki pendapatan tadi, lepas tu yang kena tolak adalah perbelanjaan tetap bulanan. Yang pertama, ansuran pinjaman perumahan RM1,000. Premium insurans RM500. Jadi jumlah pembelanjaan tetap bulanan ni jumlah dia RM1,500. Seterusnya, tolak lagi jumlah perbelanjaan tidak tetap bulanan seperti yang disenaraikan dekat sini. Makanan dan minuman RM900. Yang kedua, pendidikan anak-anak RM600. Maksudnya dia ada 3 orang anak yang masih belajar tu, anggaran seorang anak tu 200. Jadi kalau 3 orang 600. Belanja petrol RM420. Bil telefon RM480. Bil utility RM500. Melancong RM400. Jadi jumlah pembelanjaan tidak tetap ni keseluruhannya RM3,300. Jadi pendapatan lebihan atau kurangan ni kalau kita kira macam ni. Baki pendapatan tolak dengan perbelanjaan bulanan, tolak dengan jumlah perbelanjaan tidak tetap, nilai dia kosong. Maksudnya tiada baki yang tinggal setelah ditolak. Okey, itu situasi pelan kewangan Encik Yusof. Okey, baik. Sambungan dia muka surat 283. Okey. Persoalan dia kat sini, bolehkah Encik Yusof mencapai matlamatnya? Okey, apa matlamat Encik Yusof? Encik Yusof ingin membeli komputer yang berjenama FAST bernilai RM6,000 bagi urusan jualan insurans dalam masa setahun. Okey, baik. Jadi berdasarkan pengiraan pelan kewangan kita tadi, baki pendapatan RM4,800, tolak dengan jumlah pembelanjaan dia pun RM4,800. Jadi kosong, tinggal kosong. Tinggal kosong. Berdasarkan pelan kewangan Encik Yusof tidak mempunyai simpanan untuk mencapai matlamat kewangan jangka pendek tu. Itu membeli komputer tadi. Itu matlamat jangka pendek. Oleh itu sukar bagi Encik Yusof mencapai matlamatnya. Anda dikehendaki membantu Encik Yusof menyelesaikan masalah kewangan tanpa menggunakan dana kecemasan. Dia tak boleh usik dana kecemasan RM200 tu. Yang tu khas untuk kecemasan. Maksudnya yang simpanan yang lebih tu yang kita nak simpan untuk dia beli komputer. Baik, soalan A. Adakah Encik Yusof menguruskan kewangan dengan cekap? Jawapannya beliau tidak menguruskan kewangan dengan cekap kerana wujud perbelanjaan-perbelanjaan yang boleh dikurangkan seperti perbelanjaan telefon, makan dan minum serta tidak ada pelaburan untuk masa depan. Kalau itu tengok kat sini, bil telefon tu sampai RM480. Tak tahulah dia pakai telco apa kan sampai RM480, mungkin dia pakai bil postpaid mahal. Jadi ada cara untuk kurangkan, orang kata menjimatkan pembelanjaan bil telefon. Ada pelan-pelan, mungkin yang prepaid pun ada yang murah. Contoh saya boleh bagi, dia boleh guna Halo Telco, boleh guna Tongwau, B1. Banyak lagi yang pelan yang boleh menjimatkan penggunaan telefon, belanja telefon. Makan dan minum kita tengok kat sini. Sampai RM900 mungkin kena berjimat lah, kurangkan pembelanjaan untuk makan minum. Baik. Satu lagi, kena ada pelaburan, orang kata untuk jangka masa panjang. Perlu diletakkan dekat sini. B. Berapakah simpanan bulanan yang harus disimpan oleh Encik Yusof bagi mencapai matlamatnya? Untuk pengiraan ni, kita tengok berapa simpanan bulanan yang diperlukan untuk mencapai matlamat. Simpanan bulanan kita kira macam ni. Harga komputer tu RM6,000. Sekarang ni dia matlamat ni nak capai dalam masa setahun. Berapa simpanan sebulan? Jadi RM6,000 bahagi dengan 12 bulan. Jadi simpanan bulanannya mesti ada RM500 setiap bulan. Dia simpan RM500, RM500.
cukup 12 bulan, cukuplah RM6,000. Okey, baik. C. Bagaimanakah pendapatan tambahan boleh diperoleh bagi menambahkan jumlah pendapatannya? Ada banyak cadangan. Okey, kat sini Encik Yusof boleh menambah pendapatan dengan menjual lebih banyak produk insurans dan memperkenalkan ejen-ejen baharu. Okey, sebab dia Encik Yusof ni dia bekerja sebagai ejen insurans. Jadi dia kena kreatif lah cari bagaimana nak tambahkan pendapatan dengan produk yang dia dah ada dah. Okey, produk insurans, dan dia melantik ejen-ejen baru. Bila ejen makin ramai, lagi banyak dia punya komisen pendapatan. Okey, baik. D. Anda dikehendaki mewujudkan pelan kewangan baru berdasarkan konsep SMART. Okey, konsep SMART kita dah sentuh sebelum ni, jadi kita aplikasikan dalam soalan ni. Okey, kita sentuh satu persatu. Spesifik khusus seperti yang dinyatakan, dia nak membeli komputer. Measurable, boleh diukur. Maksudnya nilai. Nilai komputer tu berapa? Bernilai RM6,000 dan memerlukan simpanan bulanan RM500 untuk mencapai matlamat. Seperti yang kita dah kira tadi, soalan B. Attainable, boleh dicapai. Okey, boleh mencapai simpanan bulanan sebanyak RM500 daripada jumlah pendapatan Encik Yusof tu RM5,000. Okey, maksudnya simpanan mestilah 10% daripada jumlah pendapatan dia. Gaji dia tu. Realistik, bersifat realistik. Maksudnya RM500 daripada jumlah pendapatan sebanyak RM5,000 tu kalau kita kira hanya merupakan 10% daripada pendapatan. Jadi boleh simpanlah sebenarnya. Time bound, tempoh masa setahun adalah cukup untuk mengumpulkan RM6,000 dengan simpanan bulanan sebanyak RM500. Jadi selesai konsep SMART yang perlu diaplikasikan oleh Encik Yusof untuk mencapai matlamatnya. Sambungan muka surat 284. Jadi bila kita dah buat, kita dah orang kata bantu, kita nak bantu Encik Yusof ni, kita bagi tahu Encik Yusof kena simpan RM500 setiap bulan. Okey, pastikan Encik Yusof menepati konsep-konsep SMART. Okey, bagaimana dia nak tambah pendapatan. Jadi pelan kewangan baru Encik Yusof setelah mengambil kira beberapa langkah dari segi pembelajaran tidak tetap tu tadi, dia akan jadi macam inilah yang baru pula. Okey. Gaji Encik Yusof masih lagi sama. Kalau kata tiada kenaikan gaji ataupun tidak dinaikkan pangkat, gaji samalah RM5,000 setelah ditolak dengan potongan wajib tadi. Okey. Pendapatan pasif masih lagi kosong lah. Kalau Encik Yusof tidak terlibat dengan kata bisnes-bisnes lain, perniagaan yang lain, masih lagi kosong lah pendapatan pasif tu. Jadi jumlah pendapatan bulanan RM5,000. Okay, tolak simpanan tetap bulanan. Jadi untuk mencapai matlamat dia beli komputer tadi, dia simpan RM500. Okay, 10% daripada pendapatan bulanan. Tolak simpanan untuk dana kecemasan. Dana kecemasan tetap disimpan RM200. Okay, jadi baki pendapatan dia setelah tolak dengan simpanan bulanan, tetap bulanan dengan dana kecemasan hingga RM4,300. Okey, seterusnya tolak pembelanjaan tetap bulanan. Angsuran pinjaman rumah tetap sama RM1,000 kena bayar bulanan. Premium insurans pun RM500 sama. Okey, jumlah pembelanjaan tetap bulanan ni sama, tidak boleh diubah. RM1,500 juga. Okey, apa yang berbeza dekat perbelanjaan tidak tetap bulanan ni? Di mana? Okey, dekat sini kita tengok makanan dan minuman masih lagi, katakan dia tak boleh nak ubah dah. Makan dan minum tu sama je RM900. Pendidikan anak-anak masih lagi sama RM600. Belanja petrol. Okey. Dia jimatkan kat situ daripada RM420 dia jimat kepada RM300. Bil telefon daripada RM480 dia jimatkan kat situ kepada RM300. Mungkin dia tukar plan kepada yang lebih murah. Macam cikgu cakap tadi lah, mungkin guna ada prepaid yang murah kan. Kenapa nak guna postpaid bil mahal? Okay. Jadi cikgu cadangkan guna Halo Telco, guna Tongwau, guna B1. Okay, baik. Seterusnya, okay, bil utility kata boleh dijimatkan juga penggunaannya. Okay, daripada RM500 kepada
RM350. Okay, melancong, mungkin kos untuk melancong dikurangkan daripada RM400 kita kurangkan kepada RM200. Bila dia kurangkan kos, kata jumpa pembelajaran tidak tetap bulanan, jadi dekat sini, okay, di mana lebihan duit tu boleh dibuat pelaburan, di mana Cik Yusof buat pelaburan amanah saham sebanyak RM150. Jumlah pembelajaran tidak tetap bulanan RM2,800. Okay, lebih rendah daripada yang sebelum ni lah. Jadi dekat sini kita kira walaupun pendapatan lebihan dia, kalau kira daripada baki pendapatan, tolak pembelajaran tetap bulanan, tolak pendapatan tidak tetap, masih lagi kosong, tapi kelebihan dekat sini, okey. Bila Cik Yusof dah simpan RM500, okey, simpanan Cik Yusof RM500 sebulan tu boleh membantu Cik Yusof mengumpul sebanyak RM6,000 pada hujung tahun 2020 bagi mencapai matlamat jangka pendek. Maksudnya tiada duit pendapatan lebihan lah, tapi walaupun tiada pendapatan lebihan, tapi dekat sini Encik Yusof dah boleh menyimpan RM500 untuk membeli komputer tersebut. Okey, jelas dekat situ. Jadi dekat sini perbelanjaan yang dinyatakan dekat sini, belanja petrol, bil telefon, bil utility, melancong ni boleh dikurangkan jika Cik Yusof mengamalkan sikap jimat cermat. Samalah dengan kita. Okay? Kita boleh contohi apa yang dilakukan pada pelan kewangan baru Cik Yusof ni pada kata pelan kewangan kita sendiri, di mana bila kita berjimat cermat, kita boleh menyimpan untuk mencapai matlamat masing-masing lah. Okey, baik. Okay, setelah selesai pelan kewangan baru Cik Yusof tadi, okay, seterusnya kita menilai keboleh laksanaan pelan kewangan Cik Yusof ni. Okay. Setiap perancangan kewangan harus dinilai dari semasa ke semasa disebabkan beberapa faktor. Antara faktor yang perlu diberi tumpuan oleh Cik Yusof adalah seperti kadar inflasi semasa yang boleh menyebabkan kos taraf hidup meningkat. Bila kos taraf hidup meningkat, perbelanjaan dia pun akan jadi meningkat. Okay. Baik. Hal ini secara tidak langsung boleh meningkatkan jumlah perbelanjaan. Jika keadaan ini berlaku, Cik Yusof patut mengambil langkah menambahkan pendapatan. Mungkin dia boleh buat bisnes sampingan pula kan, untuk mendapatkan pendapatan yang lebih. Namun pelan kewangan Cik Yusof boleh mencapai matlamat kerana beliau telah mengambil langkah berjaga-jaga untuk melabur dalam amanah saham. Jadi ada penambahan dekat situ, pelaburan untuk masa depan. Jumlah perbelanjaan tambahan boleh diatasi dengan dividen yang diterima. Maksudnya ada setiap tahun akan dapat dividen daripada amanah saham. Baik, sambung lagi muka surat 285. Okey, yang tadi itu pelan jangka pendek. Okey, sekarang ni kita masuk kepada pelan kewangan jangka panjang. Pelan kewangan jangka panjang penting seperti pelan kewangan jangka pendek. Tujuan pelan kewangan jangka panjang adalah bagi mencapai matlamat seperti yang dirancang pada peringkat awal. Pelan kewangan jangka panjang merupakan pelan kewangan yang melebihi 5 tahun seperti pendidikan untuk anak, persaraan dan pembelian rumah. Untuk membina pelan kewangan jangka panjang, aspek utama yang perlu diambil kira adalah seperti yang berikut. Yang pertama, kadar inflasi. Yang kedua, kadar faedah. Dan yang ketiga, kesihatan diri. Okey. Baik, tiga perkara ni perlu diambil kira. Kadar inflasi tadi yang tadilah, okey, yang menyebabkan taraf hidup tu meningkat. Okey, kalau kadar inflasi meningkat, kata harga barang pun naik dan sebagainya. Kat sinilah. Kadar inflasi ialah keadaan ekonomi yang mengalami kenaikan dalam tingkat harga umum secara berterusan dan tidak terhad. Bila harga barang naik, tinggilah dia punya perbelanjaan untuk kata bulanan tu lah. Okey, perbelanjaan tidak tetap bulanan. Kadar faedah. Faedah ni yang ditetapkan oleh kata inilah kata pinjaman perumahan ke, insurans ke, yang itulah ada kadar faedah. Kesihatan diri. Semasa membina pelan kewangan jangka panjang adalah lebih baik jika kita mulakan tabungan lebih awal kerana amalan ini selamat dan dapat membantu kita mencapai matlamat kewangan dengan cepat.
Contohnya sebagai persediaan untuk persaraan. Pelan kewangan jangka panjang yang dibina berbeza bagi setiap individu. Pendapatan seseorang individu ataupun gabungan pendapatan suami dan isteri membolehkan seseorang individu menyimpan simpanan bulanan yang mencukupi dalam tempoh masa yang lebih pendek. Okay, baik. Okay, kita masuk kepada contoh 6. Encik Said dan isterinya ingin membeli sebuah rumah dalam masa 6 tahun selepas mereka berkahwin. Jumlah pendapatan mereka berdua ialah RM8,000 dan jumlah perbelanjaan tetap dan tidak tetap adalah RM6,500. Mereka bercadang membeli sebuah rumah 2 tingkat yang berharga RM720,000 dengan wang pendahuluan sebanyak RM72,000. Soalannya, A. Berapakah simpanan bulanan yang harus disimpan oleh Encik Said dan isterinya bagi mencapai matlamat tersebut? Adakah Encik Said bijaksana dari segi pembelian rumah yang berharga RM720,000? Berikan justifikasi anda. Jadi penyelesaian dekat sini, simpanan tahunan yang diperlukan oleh Encik Said. Okey. Jadi dia nak bayar pendahuluan harga rumah tu RM72,000 bahagi dengan 6 tahun. Jadi setahun RM12,000. Lepas tu kita kira pula berapa bulanan simpanan bulanan. Jadi perlukan oleh Encik Said RM12,000 bahagi 12 bulan. Jadi setiap bulan kena simpan RM1,000. Bagi keluarga Encik Said, jumlah simpanan bulanan sebanyak RM1,000 sebulan bagi mencapai matlamat jangka panjang tidak sukar memandangkan jumlah pendapatan sebanyak RM8,000. Jumlah pendapatan Encik Said dan isterinya RM8,000. Jadi untuk menyimpan sebanyak RM1,000 tidak ada masalah lah kat situ. Tetapi yang B ni, adakah Encik Said bijaksana dari segi pembelian rumah yang berharga RM720,000 tu? Tidak. Okay. Walaupun Encik Said boleh membayar wang pendahuluan RM72,000, namun ansuran bulanan rumah yang perlu dibayar membebankan beliau kerana jumlah pembelanjaan adalah tinggi. Jumlah pembelanjaan dia RM6,500. Tambah pula dengan dia nak simpan untuk beli rumah RM1,000, dah RM7,500. Okay. Jadi kalau RM7,500 yang tinggal berapa? RM500 saja yang tinggal. Okey, baik. Jadi jawapan dia tidak kat situ. Okey, sambung muka surat 286. Kajian kes. Andaikan diri anda ialah perunding kewangan. Encik Wong selaku ketua keluarga yang mengamalkan aras pendapatan dan perbelanjaan bulanan seperti yang ditunjukkan di bawah telah datang berjumpa dengan anda untuk membina pelan kewangan bagi membeli rumah. Okey, ini pelan kewangan Encik Wong. Gaji Encik Wong, gaji bersih setelah ditolak dengan potongan wajib RM6,500. Pendapatan pasif. Okay, pendapatan pasif. Sewa bulanan. Mungkin dia ada sewa rumah, dia dapat duit sewa setiap bulan RM500. Jadi jumlah pendapatan bulanan dia RM7,000. Tolak simpanan tetap bulanan 10% daripada pendapatan bulanan. 10% daripada gaji dia. Maksudnya gaji RM6,500, jadi dia simpan RM650. Tolak simpanan untuk dana kecemasan RM100. Jadi baki pendapatan, okey, gaji Encik Wong tambah pendapatan pasif, jadi jumlah pendapatan bulanan ni tolak dengan apa simpanan tetap bulanan, tolak dengan dana kecemasan. Jadi baki pendapatan tu RM6,250. Tolak perbelanjaan tetap bulanan, ansuran pinjaman rumah RM1,500, ansuran kereta RM800, premium insurans RM600. Jadi jumlah pendapatan tetap bulanan RM2,900. Tolak jumlah pembelanjaan tidak tetap bulanan, pembelanjaan dapur RM1,300, melancong RM500, utiliti rumah RM350,
bil telefon RM300, belanja petrol RM800, gimnasium RM100. Jadi jumlah pembelanjaan tidak tetap ni RM3,350. Jadi kalau kita kira dekat sini, baki pendapatan, tolak pembelanjaan tetap bulanan, tolak pembelanjaan tidak tetap, pendapatan lebihan kosong juga. Okay, kosong, habis terus. Tiada pendapatan lebihan. Okay, Encik Wong ni bekerja sebagai seorang pegawai pemasaran di sebuah syarikat, manakala isterinya seorang suri rumah tangga dan mempunyai 2 orang anak yang berumur 1 dan 2 tahun. Encik Wong ingin menyimpan wang untuk pendidikan anak-anak sebanyak RM150,000 dalam masa 15 tahun dari sekarang. Anda sebagai perunding kewangan membantu Encik Wong untuk membina pelan kewangan yang boleh mencapai matlamat kewangan Encik Wong. Sambungan dia muka surat 287. Okey. Jadi kita kira dulu simpanan tahunan. Okey, dia nak simpan berjumlah RM150,000 selama 15 tahun. Jadi RM150,000 bahagi 15 tahun, jadi simpanan tahunan RM10,000. Jadi berapa simpanan bulanan? RM10,000 bahagi 12 bulan dapat RM833,33 yang perlu disimpan setiap bulan. Jadi kalau ikut kepada pelan kewangan ni, dia menyimpan sebanyak RM650. Jadi yang simpanan bulanannya sepatutnya RM833,33. Jadi perlu tambahan, dia kena tambah simpanan dia. Jadi tambahan simpanan yang diperlukan RM833,33 tolak RM650. Jadi dia kena tambah RM183,33. Okey, baik. Bagaimanakah Encik Wong boleh mencapai matlamat kewangan jangka panjang tersebut? Jadi ada beberapa cadangan dekat sini. Okey, yang pertama, okey, seperti yang kita dah kira dah tadi, Encik Wong perlu menambah jumlah simpanan sebanyak RM183,33 bagi setiap bulan. Jadi cara dia macam mana? Ada 3 cadangan. Pertama, beliau boleh mengurangkan perbelanjaan bagi tujuan melancong sebanyak 25% demi mencapai matlamat kewangan untuk menyimpan wang bagi tujuan pendidikan anak-anak. Jadi jumlah pengurangan perbelanjaan melancong 25% darab dengan 500 tadi tu. Okay, yang melancong tadi kan. Asalnya 500, jadi dia nak kurangkan 25%. Jadi 25% darab dengan 500, jadi jumlah pengurangan dia tu RM125. Jadi jumlah pembelanjaan bulanan baru untuk melancong RM500 tolak RM125, RM375. Baik. Dekat sini ada penjimatan sebanyak RM125. Okey, RM125 masih lagi belum cukup RM183. Jadi langkah kedua, cadangan kedua, beliau juga boleh mengurangkan perbelanjaan ke atas petrol sebanyak RM100 dengan berkongsi kereta dengan rakan sekerja. Dengan mengamalkan kedua-dua langkah di atas, boleh menambah jumlah simpanan sebanyak, okay, katakan dia perbelanjaan petrol tadi, dia dapat kurangkan dengan berkongsi kata kenderaan dengan rakan sekerja. Okay. Jadi belanja petrol tu katakan dia jimat RM100. Jadi cadangan pertama tadi dapat RM125, tambah dengan cadangan kedua RM100. Dekat sini dah kata pendapatan kata yang dapat dijimatkan RM225 ni dapat disimpan. Jadi Encik Wong juga boleh menggunakan langkah-langkah lain dalam mengurangkan perbelanjaan tidak tetap bagi mencapai matlamat kewangan. Selain itu, Encik Wong juga boleh menambahkan pendapatan dengan melakukan kerja-kerja sampingan yang lain untuk menjanakan pendapatan tambahan. Encik Wong juga boleh melabur dengan menggunakan jumlah wang yang ada dikumpulkan pada setiap tahun supaya memperoleh pendapatan pasif, iaitu dividen dan faedah sebagai tambahan kepada jumlah pendapatan. Dia boleh melabur lah amanah saham ke apa ke. Okey, baik. Jadi bila kita dah ambil kira cadangan-cadangan tadi tu, jadi pelan kewangan yang baru setelah mengambil kira cadangan tersebut adalah seperti berikut. Okey, baik. Kita tengok kat sini. Gaji Encik Wong masih lagi sama, RM6,500, iaitu gaji bersih setelah ditolak potongan wajib.
Pendapatan pasif sewa bulanan masih lagi sama RM500. Jadi jumlah pendapatan bulanan tu masih sama RM7,000. Tolak simpanan tetap bulanan masih lagi sama RM650. Tolak simpanan dana kecemasan masih lagi sama RM100. Baki pendapatan dekat sini RM6,250 masih lagi sama. Pinjaman rumah masih lagi sama RM1,500. Ansuran kereta RM800. Premium insurans RM600. Jumlah pembelanjaan tidak tetap sama RM2,900. Yang berubah ataupun dijimatkan adalah pembelanjaan tidak tetap bulanan. Perbelanjaan dapur masih lagi sama RM1,300. Melancong tadi. Okey, asalnya RM500. Dia dah jimatkan kepada RM375. Utiliti rumah sama RM350. Bil telefon sama RM300. Belanja petrol dia kurangkan RM100. Daripada RM800 kepada RM700. Okey, gimnasium sama RM100. Jadi jumlah pelajaran tidak tetap RM3,125. Jadi pendapatan lebihan dekat sini kita kira ada RM225 tadi. Okey, kita dah kira tadi dekat sini. Muka surat 287 tadi kita dah kira ada lebihan RM225. Jadi jumlah simpanan bagi 1 bulan, simpanan bulanan dia tadi tambah dengan simpanan tambahan RM650 tambah RM225. Dia dah kumpulkan simpanan bulanan sebanyak RM875. Jadi dah lebih lah kan. Okay. Jadi jumlah simpanan bagi 15 tahun RM875. Okay. Darab dengan 12 bulan, darab dengan 15 tahun. Okay. Dapat RM157,500. Maksudnya lebih lah daripada pelan kewangan yang dia nak, kata matlamat yang nak capai tu. Okay, simpanan pendidikan anak-anak dia tu RM150,000. Pada hakikat sebenar, jumlah wang yang dikumpulkan adalah lebih daripada RM157,500 kerana simpanan tahunan di bank menawarkan faedah. Maksudnya ada lebihan lagi. Okay, kalau dia buat pelaburan amanah saham, ada lagi dividen dan bonus lagi semualah. Okay, baik. Jadi keboleh laksanaan pelan kewangan Encik Wong bergantung kepada beberapa faktor. Okay. Yang pertama, kadar inflasi harus tidak melebihi kenaikan gaji. 2, sewa rumah yang diterima adalah tetap. 3, Encik Wong sihat dan boleh meneruskan pekerjaan. Yang keempat, peningkatan dalam perbelanjaan boleh diatasi dengan peningkatan gaji, sewa dan pekerjaan sambilan. Yang kelima, tidak ada perkara di luar jangkaan berlaku bagi keluarga Encik Wong yang melibatkan kos yang tinggi. Mungkin kita tak tahu apa yang orang kata akan berlaku dengan tiba-tiba, contoh kereta rosak memerlukan kos. Okey, ada ahli keluarga sakit memerlukan kos. Okey, itu yang dipanggil perkara di luar jangkaan. Okey. Jadi untuk lebih mahir berkaitan dengan kata pelan kewangan ni, bagaimana kita nak membina dan membentang pelan kewangan untuk mencapai matlamat kewangan jangka masa pendek dan jangka masa panjang, dan seterusnya kita menilai keboleh laksanaan pelan kewangan tersebut menepati tak ke-5 faktor ni. Okey. Jadi para pelajar boleh buat praktiskan diri 10.1B muka surat 289 dan sambungan praktis komprehensif. Okey. 289 sehingga 290. Okay, jawapan boleh rujuk di bahagian belakang buku teks. Jadi kesimpulannya, okay, kita dah sentuh. Okay, sebelum ni kita dah sentuh berkaitan dengan standard pembelajaran yang pertama, iaitu proses pengurusan kewangan. Ada 5 proses. Yang pertama, menetapkan matlamat. Yang kedua, menilai kedudukan kewangan. Yang ketiga, mewujudkan pelan kewangan. Yang keempat, melaksanakan pelan kewangan. Yang kelima, mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Okay. Dan kata kita dah sentuh juga berkaitan dengan konsep SMART. Okay. S, specific, M, measurable, A, attainable, R, realistic, T, time bound. Okay. Konsep SMART masih lagi digunakan dalam standard pembelajaran yang kedua, di mana kita sentuh berkaitan dengan pelan kewangan peribadi, di mana kita dah sentuh berkaitan dengan aliran tunai masuk dan aliran tunai keluar. Ada aliran tunai positif, ada aliran tunai negatif. Okey. Lepas itu berkaitan dengan pelan kewangan tadi kita dah sentuh berkaitan dengan lebihan atau kurangan. Okey.
Matlamat kewangan ada dua, jangka pendek, jangka panjang. Dan akhir sekali kita sentuh berkaitan dengan menilai kebolehkelaksanaan pelan kewangan. Okey. Jadi dengan berakhirnya kesimpulan keseluruhan berkaitan dengan bab 10 matematik pengguna pengurusan kewangan tersebut, diharapkan pada pelajar jelas berkaitan dengan pengurusan kewangan ini. Okey, bukan setakat pelajar, bukan setakat guru, siapa saja yang menonton video ini dapat belajar berkaitan dengan bagaimana menguruskan kewangan dengan baik, bagaimana nak kira pendapatan, bagaimana nak kira perbelanjaan, bagaimana nak menguruskan kewangan dengan bijak untuk jangka masa pendek, jangka masa panjang. Okey, boleh didapati dalam video ini. Okey, baik. Itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi.